A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Hari ini kita masuk tajuk baru, seperti mana yang Ustaz cadangkan, surah Al-Jin, surah yang ke-72, muka surat 572. Okay, Ustaz, silakan. Okey, Alhamdulillah. Mendengar suara saya Kak? Boleh ya? Jelas ya? Boleh Ustaz, jelas. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, petang ini dapat jua kita sambung kembali tadabbur ringkas bagi surah-surah di dalam Al-Quran yang mana sepatutnya kita tadabbur surah pada juzuk yang ke-30, juzuk Amma. Kita dah selesai surah An-Naba dan juga surah An-Nazi'at. Namun begitu atas kekangan waktu, jadi saya cadangkan kita belajar surah yang saya sudah pun mempunyai nota yang lengkap, namun saya akan kemas sedikit lagi beberapa maklumat. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan, pada lewat pun mungkin Khamis pagi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi nota surah Al-Jin. Jadi kita tangguh sekejap juzuk Amma, InsyaAllah nanti kita akan sambung kembali. Baik tuan-tuan, saya sebenarnya sangat rasa sangat lega kalau kelas secara online ni kalau dapat dipaparkan nota. Jadi kalau cakap secara verbal ni rasa macam jiwa ni resah sebenarnya, resah, gelisah, rasa macam tak lengkap dan tak sempurna hidup. Jadi saya gunakan nota yang sedia ada dan insya-Allah kita akan tambah baik lagi. Okey, kita mulakan seperti biasa. Sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama, kita nak bincangkan terlebih dahulu latar belakang surah Al-Jin. Okey, surah Al-Jin adalah surah yang ke-72 seperti yang telah pun disebutkan oleh Kak Liza sebentar tadi, mengikut susunan yang disusun di dalam Al-Quran. Okey, surah ini ia berada selepas surah Nuh, iaitu surah yang ke-71. Jadi surah Al-Jin ini ada perkaitan dengan surah Nuh. Kerana apa kita kata ada perkaitan? Kerana surah ini dia terletak bersebelahan. Okey, kalau sebut kisah Nabi Nuh, kita sedia maklum apa yang Nabi Nuh telah buat. Dan disusun selepas Nuh itu adalah surah Al-Jin. Baik, selepas surah Al-Jin, kita akan menemukan surah Al-Muzammil, iaitu surah yang ke-73. Surah Al-Muzammil, kita sering maklum adalah surah yang menyebutkan tentang perintah kepada baginda Nabi SAW untuk mengerjakan salat tahajud, salat malam. Jadi apa perkaitan jin dengan surah
salat malam Al-Muzammil? InsyaAllah nanti kita akan dapatkan jawapannya. Okey, ini bermakna surah Al-Jin dia berada di tengah-tengah antara surah Nuh dan juga surah Al-Muzammil. Dalam surah Nuh, Nabi yang Rasul yang pertama sekali Allah utuskan. Lepas tu surah Al-Muzammil, kisah Nabi SAW yang merupakan Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir Allah utuskan. Jadi surah Jin ni, dia berada di tengah-tengah antara Rasul yang pertama yang Allah utuskan dengan Rasul yang terakhir yang Allah utuskan. Mesti ada hikmahnya meletakkan surah Jin di antara kedua-dua surah ini. Okey, tuan-tuan take note dulu tentang persoalan itu. InsyaAllah nanti kita akan rungkaikan. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, dari sudut sejarah penurunan, okey, surah Al-Jin, okey, menurut satu kitab yang masyhur, kitab Ma'alimus Suwar, okey, bahkan saya juga merujuk dalam kitab Tafsir Al-Misbah, menyebutkan bahawa surah Al-Jin ini surah yang ke-40 yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Ini bermakna surah Al-Jin adalah surah Makkiyah. Surah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Kenapa turunnya surah Al-Jin? Nanti kita akan sebutkan pada tujuan surah. Namun begitu, saya ingatkan perbincangan tentang sejarah turunnya surah-surah dalam Al-Quran ni, ia merupakan perkara ijtihadi. Ya, dia adalah hasil kajian para ulama. Okey, yang mengatakan surah yang ke-40. Tapi disusun di dalam Al-Quran surah yang ke-72. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey, surah ini mengandungi 28 ayat. 28 ayat yang mana ia berada pada juzuk yang ke-29 di dalam Al-Quranul Karim. Muka suratnya ada dua sahaja. Ada dua jumlah muka surat bagi ke-28 surah Al-Jin. Kemudian dari sudut kedudukan halaman muka suratnya, kita boleh tengok muka surat 572 sehingga muka surat 573 untuk mendapatkan 28 ayat surah Al-Jin. Baik, apa lagi yang kita nak tahu tentang latar belakang? Okey, kita bincangkan pula tentang kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Jin. Jawapan yang telah dikemukakan oleh para ulama antaranya, kalau kita merujuk dalam satu kitab yang dihimpunkan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil dalam buku kitab Awwalu Marrah At-Tadabbur Quran, beliau menyebutkan surah Al-Jin ini, kenapa dinamakan surah itu Al-Jin? Kerana surah ini, hanya surah ini yang menyebut perincian tentang jin secara khusus. Walaupun dalam surah Safat ada juga sebut pasal jin. Suratul Hijr ada juga sebut pasal jin. Okay, tetapi surah yang cerita panjang lebar tentang jin, ia berada di dalam surah Jin. Oleh kerana 28 ayat itu banyak menyebut tentang perihal jin, maka ia diangkat menjadi pada nama surah. Jika ia menjadi nama surah, pasti Allah minta kita kaji apa yang telah dibuat oleh jin itu. Adakah Allah nak menunjukkan watak baik kepada jin itu ataupun ada watak yang sebaliknya? Maka kita kena kajilah ayat-ayat yang menyebut tentang jin, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya cakap laju sangat ke? Suara saya boleh dengar ke? Sebab saya sekarang ni hujan ni. Okey, Ustaz, jelas saja. Alhamdulillah. So, kita di KL ni sedang hujan rahmat Allah sedang turun, alhamdulillah. Tapi di utara rasanya sangat panas kot Okey. Alhamdulillah. Okey, jelas ya? Okey. Saya sebutkan lagi.
Okey. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ni sebenarnya bersiaran langsung di di aplikasi TikTok dan juga di aplikasi Zoom dan juga di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Namun saya ingatkan tuan-tuan dan puan ya, kelas petang ini adalah tadabbur surah Al-Jin, anjuran jemaah ahsanu amala. Ringkas dia GAA. Jangan main-main tuan-tuan dengan GAA ni. Tuan-tuan kena dapatkan siapakah GAA itu. Okey. Sebab tu kita kena bawa surah yang hebat-hebat. Seperti mana surah Al-Jin. Okey. Jadi jadi yang tuan-tuan, kalau saya ni kadang-kadang saya akan tengok sekejap dekat live TikTok, kadang saya akan tengok dekat aplikasi Zoom. Jadi tuan-tuan kena tuan-tuan kena ambil maklum lah ya. Jadi saya juga nanti akan berinteraksi di TikTok juga bagi meraihkan kawan-kawan kita. Kalau sekarang ni di TikTok kita ada lebih kurang dalam 40 lebih yang ikut kita secara langsung lah. Kejap 40, 50 macam tu lah. So moga-moga Allah memberikan ganjaran kepada GAA atau usaha yang sangat baik yang dilakukan ini untuk bawa manusia kepada faham Al-Quranul Karim. Okey. Di mana kita nak cari perkataan Al-Jin, kita akan jumpa nanti pada ayat yang pertama. Pada ayat pertama kita jumpa perkataan Al-Jin. Dan inilah inilah tempat yang kita boleh jumpa perkataan Al-Jin pada ayat yang pertama pada ayat yang pertama. Sekejap ya. Okey, dalam surah Jin, yang ni tuan-tuan kena ambil catatan. Setakat yang saya jumpa ada 3 kali diulang tentang kalimah al-jin, al-jin, al-jin. Ada 3 kali di dalam surah Al-Jin. Tapi yang paling awal kita akan jumpa pada ayat yang pertama. Okey. Kemudian kita lanjutkan dengan membincangkan apa tujuan Allah menurunkan surah Jin ini kepada baginda Nabi SAW. Apa tujuan 28 ayat surah Jin ini kepada orang Arab musyrikin? Kenapa? Okey. Surah Al-Jin ini seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ali Hassan dalam bukunya Dilalatul Asma'i Suwaril Quran, surah Jin ini Allah turunkan adalah untuk Allah menjelaskan tentang kepalsuan, kebatilan yang ada dianuti oleh mana-mana manusia dan juga jin. Maknanya surah Al-Jin ini kalau ikut ikut Dr. Ali Hassan, surah ini lebih kepada nak memaparkan apakah akidah yang salah, apakah kepercayaan yang batil yang ada dipegang, diyakini oleh manusia dan juga jin. Maknanya ada manusia yang melakukan perkara batil, perkara salah, dan ada juga jin yang melakukan perkara yang salah. Maka tujuan surah Al-Jin adalah untuk menunjukkan kepada kita apakah kepercayaan yang batil yang dipegang oleh kedua-dua makhluk ini. Nanti kita akan jumpa, dalam surah Jin ada cerita pasal manusia ke? Ada. Nanti kita akan jumpa jin itu menceritakan tentang manusia. Okey? Baik. Kita lanjutkan dengan tujuan yang kedua. Saya nak kemukakan satu lagi rujukan yang saya rujuk tentang tujuan surah Al-Jin. Yang ini saya rujuk dalam kitab Ma'alimus Suwar. Okey, surah Al-Jin ni tujuannya adalah Allah Ta'ala nak memuji
terhadap kaum jin yang mereka memilih untuk beriman. Dalam masa yang sama, surah jin, Allah Ta'ala nak mencela kepada orang musyrikin yang tak nak beriman. Faham tak? Maksudnya surah Al-Jin ni Allah Ta'ala nak menunjukkan dua jenis makhluk, satu beriman, satu tak beriman. Yang beriman Allah puji, Allah cerita tentang kisah mereka, iaitu jin. Dan Allah mencela orang musyrikin. Sebab apa Allah mencela? Kalau jin itu boleh beriman kepada Allah, boleh beriman kepada isi kandungan Quran, kenapa kamu manusia, wahai orang-orang musyrikin yang tak mau beriman macam jin itu beriman? Itulah tujuan bagi surah Al-Jin. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Boleh saya teruskan lagi? Baik. Kalau kita bincang pula dari sudut tema mihwar bagi surah Al-Jin, okay, yang ni saya ambil dalam kitab Awalul Maurah At-Tadabbur Quran, Syekh Adil kata, surah Al-Jin ini temanya adalah persamaan di antara manusia dan juga jin dalam bertanggungjawab kepada Allah. Mudahnya, tema surah jin ni adalah, kalau nak tahu jin kena buat apa kepada Allah, jawapannya ada pada apa yang manusia itu perlu buat kepada Allah. Faham ya maksud dia? Jadi tema surah Al-Jin ini adalah Allah nak menyebutkan bahawa jin itu ada tanggungjawab dia, manusia itu ada tanggungjawabnya kepada Allah. Dua-dua sama saja tanggungjawabnya. Itu adalah tema bagi surah Al-Jin. Sebenarnya, kalau kita mendalami apa beza antara tujuan dengan tema, kadang-kadang ada persamaan. Pada tema tu nampak macam tujuan bagi surah Al-Jin. Kadang-kadang ia lebih kepada ringkasan kepada tujuan surah. Jadi tuan-tuan jangan terkelirulah. Sebenarnya ia berkaitan antara satu sama lain. Okey. Saya lanjutkan lagi. Okey. Saya letakkan ya, kita dapatkan satu ayat, okey, dalam surah Az-Zariyat ayat nombor 56, ya, muka surat 523, kita dapatkan maklumat apa ayat yang kata manusia dengan jin ni sama je tugas mereka terhadap Allah. Az-Zariyat ayat 56, Allah bersabda, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan tidak aku ciptakan manusia, kata Allah, melainkan kedua-duanya adalah untuk sentiasa mengabdikan diri, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak sama? Sama. Okey, maka kalau kita nak cari jawapan jin mana yang telah beribadat kepada Allah dalam surah jin, kita akan jumpa nanti. Sebab tu tujuan surah jin, Allah memuji jin yang telah beriman. Maknanya jin yang dalam surah jin ni, dia telah menunaikan ayat 56 surah Az-Zariyat. Okey. Jadi kalau ada mana-mana manusia yang mereka tak mau beribadat kepada Tuhan, tak mau beriman kepada Allah, maka mereka telah menyalahi ayat 56 bagi surah Al-Jin. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa satu lagi ayat lain ya. Ayat yang menunjukkan bahawa jin pun dia dipertanggungjawabkan untuk beribadat kepada Allah. Kita jangan ingat kita sahaja yang kena mentauhidkan Allah. Jin pun Allah perintahkan perkara yang sama. Jadi kita tengok surah Al-An'am ayat 130, muka surat 144. Allah menyebutkan ayat ini tentang apa jin dan manusia kena buat. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha.
Allah kata, wahai semua jin dan semua manusia, bukankah telah datang kepada kamu para rasul dalam kalangan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu perintah-perintahku dan memberikan peringatan kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari ini. Okey, surah Al-An'am ni, Al-An'am kan, ayat 130 ni kita dapati Allah bagi tahu jin ni pun dia ada pendakwah-pendakwah dia. Rasul dekat situ bukan bermaksud rasul daripada kumpulan jin. Tuan-tuan, pendapat yang benar, pendapat yang terpilih, jin dia tidak mempunyai rasul daripada jenis jin. Tidak ada. Jin, rasul mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diutuskan kepada kumpulan jin. Nanti kita akan tengok apa bukti yang menunjukkan Nabi pernah masuk ke alam jin dan Nabi pernah berdakwah kepada jin. Tetapi jin, dia ada juga ustaz-ustaz dia. Ustazah dia pun ada. Jadi kita nak tengok siapa ustaz dia. Dia ada kelas online juga tak? Macam kita. Awak tak tahulah. Ni mungkin dia ada kelas online ke apa. Wallahu a'lam. Tapi dia ada pendakwah-pendakwah dia. Pendakwah dia buat live dekat TikTok juga ke? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dia ada pendakwah dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita jin ini, ada ke orang yang dakwah mereka di kalangan jin? Ikuti perbincangan surah jin, nanti kita akan dapat jawapannya. Kenapa kita nak bawa surah jin ni? Okey. Jin ni selalu sangat orang anaya dia, betul tak? Sikit-sikit jin, sia dekat jin. Tension jin tu. Tekanan jin. Faham tak? Lepas tu orang pula kutuk jin ni sampai nak kata, orang kata dekat jin apa? Seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Pernah dengar tak statement itu? Ada orang kata jin ni dia punya tahap baik dia, sejahat-jahat manusia, itulah sebaik-baik jin. Entah siapa yang cakap macam tu. Kalau jin tu boleh cekik orang tu, dia cekik dah orang tu. Tapi jin ni dia memang tak boleh dia tak boleh cekik kita seperti mana manusia yang biasalah. Nanti kita akan tengok habiskan surah jin, kita akan tengok siapa yang lebih teruk daripada jin tu. Kita lebih teruk pada jin ke? Jin tu lebih soleh kepada kita? Kita tengok nanti 28 ayat ni, insya-Allah. Kita tengok jawapan dia, ikuti perbincangan. Kita nak tengok nanti siapa yang lebih cepat faham Quran, kita ke jin? Kita akan dapat jawapan nanti. Kita akan dapat jawapan dekat ayat pertama nanti. Tapi kena ikutlah sampai kepada ayat yang pertama. Okey, tuan-tuan jelas ya? Dalil yang menunjukkan bahawa jin ini pun mereka macam kita, dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk beribadat semata-mata kerana Allah. Ini membawa kita jawapan jin itu juga nanti akan dihisap di hari akhirat. Jin itu juga nanti dia akan dapat nikmat syurga. Cuma kalau ditanya, nanti kita duduk sama-sama dengan jin ke Ustaz dalam syurga? Iaitu saya tak boleh jawab sebab saya tak tahu. Tapi jin ada dapat syurga ke? Jawapan dia ada. Kita dah bincang dah dekat surah Al-Rahman. Okey, tuan-tuan. Ke tuan-tuan nak berkawan dengan jin? Setakat ni kita tahu yang pernah berkawan dengan jin Ahmad Al-Bab. Yang lain kita tak tahulah, wallahu a'lam. Okey. Dah selesai tuan-tuan, petang-petang ni saya kena santai-santai lah sikit ya. Dah petang-petang macam ni kan. Lepas tu tengok skrin aja. Kalau saya pun ngantuk juga.
Tapi tak apa, kalau online ni saya izinkan tuan-tuan nak makan jeruk Pak Ali boleh, tuan-tuan nak makan asam keping pun boleh, asam jawa pun boleh, makanlah. Nak minum kopi pun boleh. Tak apa. Dialu-alukan. Okey. Ada soalan yang tanya kita dekat TikTok ni. Dia tanya, Ustaz, apa beza jin, iblis dan syaitan? Terima kasih, dia kata. Okey, macam mana Kak Liza? Kita nak jawab dulu sekejap ke apa? Boleh ke? Boleh Ustaz. Okey, saya bagi jawapan mudah saja ya. Okey. Mudah je ingat. Iblis dan syaitan, mereka adalah daripada kumpulan jin. Jin yang jahat. Jin yang kafir. Jin yang jahat, jin yang kafir, dia terdiri daripada dua. Yang paling otai sekali, bos dia adalah iblis dan anak buah dia syaitan. Jadi lepas ni kalau jumpa iblis dan syaitan, kedua-dua itu adalah daripada kumpulan jin. Jadi kalau jin yang Islam, jin yang beriman, mereka tidak dipanggil syaitan. Mereka dipanggil jin je. Jin pakai toceng ke? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi pada zaman Nabi Allah Sulaiman, ada jin, dia duduk dalam komiti perbincangan Nabi Sulaiman, iaitu namanya Ifrit. Tapi jin Ifrit juga pernah ganggu Nabi. Waktu Nabi nak solat, Nabi pernah tangkap cekik jin tu. Dan Nabi cadang, Nabi nak letak jin tu dekat tiang supaya orang boleh tengok jin tu. Tetapi Nabi lepaskan jin Ifrit yang nak kacau Nabi dalam solat tu, sebab Nabi tidak mahu Nabi tak mahu sama macam nikmat yang Nabi Sulaiman dapatlah. Jadi jawapan dia mudah saja. Iblis dan syaitan adalah daripada kumpulan jin. Jadi jin yang jahat, ia adalah iblis, dia adalah syaitan. Jadi kalau jin yang baik, setakat ni kita tak jumpa lagi apa nama jin itu. Okey, cukup kita katakan dia jin. Jadi kalau nak tahu jin yang baik, sila ikuti surah Al-Jin. Saya beritahu awal-awal, surah Al-Jin ini adalah watak jin yang baik. Okey. Itu saja. Okey, kita sambung lagi. Okey, sekarang kita nak bincang pula segmen surah Al-Jin ataupun sinopsis pembahagian ayat-ayat dalam surah Al-Jin. Okey, 28 ayat surah Al-Jin, kita pecahkan 28 ayat tu kepada 4 pecahan. Kepada 4 bahagian. Okey, daripada 4 bahagian itu, kita pilih pembukaan dan ada penutupan bagi surah Al-Jin. Okey, pembukaan surah Al-Jin, kita ambil 7 ayat yang pertama surah Al-Jin, kita jadikan ia sebagai pembukaan. Manakala ayat nombor 25 sehingga 28 surah Al-Jin, kita letakkan dia pada bahagian yang keempat, yang kita namakan ia sebagai penutup bagi surah Al-Jin. Okey. Kenapa ada pembuka dan kenapa ada penutup? Memang begitu. Cuma kalau surah-surah yang pendek-pendek, susah untuk kita cari pembuka dan penutup. Tapi kalau surah panjang, kita akan jumpa pembukaan, penutupan. Okey. Kemudian, ayat yang ke-8 sampai ayat nombor 14, kita letakkan dia sebagai pecahan ayat yang Allah menceritakan tentang perihal jin. Maksud dia, kalau tuan-tuan nak tahu jin ini cakap apa,
jin ini buat apa, maka kena tengok ayat 8 sampai ayat nombor 14. InsyaAllah, siapa yang ikut tadabbur ringkas surah Al-Jin ini, kita akan dapat mengetahui 13 perkara tentang jin. 13 perkara tentang jin ini, macam mana kita tahu? Pernah masuk alam jin ke? Sampai tahu 13 perkara pasal jin? Tak, kita tak pernah masuk. Tapi kita ambil maklumat tu dalam surah Al-Jin. Jin yang cerita tentang jin. Ada 13 perkara. Ayat 8 sampai ayat nombor 14. Jadi kena ikutilah kalau nak tahu dalam alam jin tu buat apa. Tapi bukan kita nak cerita tempat tinggal dia, dia makan apa, dia terbang macam mana ustaz, macam lansui ke apa ke semua-semua tu, macam Kak Limah ke apa-apa semua-semua tu, itu kita tak nak bincangkan. Okey, yang penekanan kita adalah pada isu akidah. Jadi kita nak tengok apa akidah kepercayaan jin ini. Jadi kita akan tengok ayat 8 sampai ayat nombor 14. Tetapi 7 ayat yang pertama kita akan dapat mengetahui tentang sebenarnya daripada ayat yang pertama lagi kita akan jumpa nanti 13 perihal jin. Okey, ayat 1 sampai 7 surah Al-Jin kita akan belajar tentang macam mana jin ini dia memilih untuk beriman, dan kita akan tengok jin tu nanti dia bangkang siapa-siapa yang syirikkan Allah. Nanti kita akan tengok. Lepas tu kita akan tengok nanti jin ni dia kutuk. Ada manusia ni dia pergi minta tolong dekat jin. Kalau orang kita ni dia lalu bawah pokok yang besar, dia akan cakap apa? Ada setengah orang kata apa? Contohnya sakit perut sangat ni. Alamak, mana ni? Jauhnya tandas ni. So dia buang air dalam hutan lah, contoh. Tapi dia buat apa sebelum minum air lah? Sebelum dia nak buang air, dia buat apa? Kalau kita tengok cerita P.Ramlee tu ada. Ya, yang cerita yang dia masuk hutan tu. Kambing dia kena sorok tu. Cerita Nujum 4 Belalang. Ya, kita tengok cerita Nujum 4 Belalang yang mereka curi kambing ke? Kambing tu disorok kambing. Tiba-tiba anak Nujum 4 Belalang tu lah kan? Yalah, anak dia tu kan dia macam berlakon macam jadi jin dekat hutan tu. Lepas tu dia berkata apa? Oh jin, tok nenek, janganlah kacau saya. Nanti kita akan tengok rupa-rupanya dalam cerita Nujum 4 Belalang tu, dia ambil maklumat tu ada nanti dalam surah jin. Kita akan jumpa jin cakap, ada beberapa orang manusia pergi minta tolong dekat jin. Dan jin tu cakap nanti, orang yang minta tolong tu dia tak dapat faedah apa-apa pun. Tapi jin tu sendiri yang akan sesatkan dia. Nanti kita akan dapat belajar sesuatu tentang jin. Okey, jadi janganlah takut dengan jin. Jangan takut dengan penunggu ni lah, penunggu sana lah. Tak adalah, itu semua orang je yang kata. Itu orang je yang sebut hantu ni lah. Sampai Kalimah pun dijadikan sebagai hantu. Orang yang suka tengok cerita hantu tu pun lebih kurang juga macam tak adalah. So jangan takut pasal hantu. So jangan takut-takutkan anak-anak pula. Kita ni suka takutkan anak dengan hantu. Keluar rumah nanti jumpa hantu. Jangan. Ia akan bertentangan dengan ayat di dalam surah jin. Surah jin nanti dia akan bawa kita menjadi seorang yang berani terhadap para jin. Cuma janganlah tuan-tuan cabar-cabar pula. Itu yang munculnya cerita apa? Yang betapa dekat perigi tu dogaan kan? Cerita P.Ramlee tu kan? Doremi ke apa? Pendekar Bujang Lapuk kan? Yang Tok Guru dia kata, awak pergi duduk dekat rumah kosong. Awak
pergi duduk dalam telaga kan. Dia berkata dogaan. So jangan takutlah insya-Allah. Okey. Sekarang kita tengok segmen ayat yang satu lagi ya, ayat 14 sampai 24. Ini dia tak masuk kisah jin dah. Maksud dia macam ni, kisah jin tu dia tamat pada ayat yang ke-13. Bermula ayat 14 sampai habis Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita tentang Nabi kena buat apa. Ayat 14 sampai 24 dan penutup surah jin kita akan ambil ayat 25 sampai 28. Allah cerita tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, setakat ni jelas? Boleh dengar suara saya dengan baik tak? Sebab saya hujan. So saya cakap agak kuatlah. Okey ya? Okey. Okey. Ada apa-apa persoalan setakat ni, tuan-tuan dan puan-puan? Persoalan tentang bunian ada lah Ustaz dalam chat ni. Ya. Kenapa dengan bunian, Kak? Ada kebunian. Adakah bunian? Ada kebunian. Bunian ni orang kita je yang menamakan ia bunian. Okey. Ingat ya, dalam Quran kita diberitahu oleh Allah kita tidak boleh melihat jin secara asal. Tak boleh. Allah tidak memberikan kepada mana-mana manusia boleh tengok jin dalam rupa yang asal. Melainkan Nabi SAW, nanti kita akan sebut macam mana Nabi masuk ke alam jin tu. Sahabat cari Nabi. Mana Muhammad Nabi ni? Tadi ada. Lepas tu, dah tak ada dah. Ke mana? Sebenarnya Nabi pergi dakwah kepada kumpulan jin. Nanti kita akan tengok ya. Nabi baca surah apa tahu dekat jin tu? Nanti kita akan tengok jawapan dia. Okey. Tetapi adakah jin boleh dilihat dalam rupa lain? Yang itu tidak ditolak kemungkinan. Dalil dia macam kisah Abu Hurairah yang belajar ayat kursi tu, ingat tak? Ayat kursi kan kita belajar. Yang bagi tahu kalau tidur Allah lindung daripada para syaitan adalah jin yang datang nak mencuri zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Itu sebenarnya adalah syaitan. Kalau syaitan tu jin lah. Tapi jin itu menyerupai orang. Dia datang 3 malam. Abu Hurairah dia tak tahu selama 3 malam tu rupa-rupanya syaitan menyerupai orang. Tapi Abu Hurairah panggil apa orang tu? Tak ada pula kita dengar dia panggil orang tu toyol ke Ustaz. Tak tahulah. Dia panggil tu pelesit ke? Kita tak jumpa. Sahabat tak ulas macam tu. Tapi itu sebenarnya syaitan. Maksudnya syaitan boleh menyerupai manusia. Kalau sebut syaitan, ingat dia adalah jin. Sebab syaitan daripada jin. Okey ya? Cerita kedua, kisah Ubay bin Ka'ab tu. Yang dia juga telah didatangi oleh syaitan yang menyerupai sedikit macam manusia, sedikit macam haiwan yang berbulu seperti anjing tu. Yang Ubay bin Ka'ab dia dapat tangkap syaitan yang datang tu. Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanya dekat dia, awak siapa? Syaitan tu dia tak cakap lah ceteka. Tak ada. Syaitan tu kata, aku jin. Tapi tak ada pula Ubay bin Ka'ab tu kata, engkau jin? Cak alik bawah tak cabut. Tak ada Dia tak lari pun. Kalau kita dengan hantu je, ya ke? Itulah. Jadi Ubay bin Ka'ab cuma tanya, macam ni ke jin? Lepas tu Ubay bin Ka'ab dia minta tengokkan tangan jin. Nanti saya akan tunjuk pada tuan-puan dalil dia. Lepas tu Ubay bin Ka'ab tengok tangan jin tu. Oh, macam ni ke rupanya jinnya? Dia kata, Dia tengok tangannya berbulu, tangannya macam ada bulu-bulu seperti bulu anjing dalam hadis tu. Kemudian Ubay bin Ka'ab tanya dekat dia, macam mana kita orang ni manusia nak lindung, nak jauhkan diri daripada korang? Jin tu ajarlah baca ayat kursi waktu pagi sekali, baca ayat kursi petang sekali.
Esok pagi Ubay bin Ka'ab pergi laporkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun mengiyakan apa yang jin tu ajar kepada Ubay bin Ka'ab. Maknanya syaitan boleh menyerupai manusia. Bahkan ada satu cerita dalam surah Al-Imran yang mana iblis dia datang menyerupai seorang panglima perang. Dia pergi bagi semangat dekat orang musyrikin Mekah dalam perang Badar. Dia datang menyerupai seorang panglima perang. Dia bukan provok, dia bagi semangat dekat orang musyrikin Mekah, dekat geng Abu Sufyan, supaya lawan Muhammad ni, bunuh je diorang, kongkah hebat. Tiba-tiba dah lawan dekat perang Badar, syaitan yang janji tu dia telah melarikan diri sebab dia nampak malaikat turun. Kita tahu dalam dalam perang Badar Allah hantar 1,000 hingga 3,000 malaikat yang turun yang memakai tanda. Itu menunjukkan dalil bahawa syaitan di kalangan para jin boleh dilihat dalam rupa yang lain lah, menyerupai makhluk yang lain. Cuma namanya apa? Saya tak jumpa lagi setakat ni ulama-ulama tafsir menamakan jin yang datang dekat tu apa. Wallahu a'lam. Itu saya tak tahulah yang lain tu. Wallahu a'lam. Okey, saudara perempuan, jelas ya soalan tu, Kak? Ya Ustaz, kita je bagi nama sebenarnya dia daripada golongan jin juga. Ya, dia mudah je, kita sebut dia jin je cukup. Jin. Jelas ya? Okey. Lepas tu nanti kita akan dapatkan jawapan orang Arab dulu, mereka pun percaya macam kita, kalau di padang pasir ada penunggu, kat hutan-hutan ada penunggu. Kita kan selalu dengar macam tu kan, penunggu. Jumpa busuk sikit kita kata, ni tempat jin ni. Contoh. Nanti kita akan tunjukkan bukti bagaimana orang Arab itu lakukan kalau mereka travel, mereka pergi kepada pasir, mereka akan minta perlindungan kepada jin. Dan kita akan ceritakan nanti di antara bentuk-bentuk syirik apabila minta perlindungan kepada jin. Okey, tuan-tuan perempuan, jelas ya? Okey, sekarang kita ni saya tinggalkanlah. Okey. Surah jin, sebab dia surah Makkiyah, maka mesti ada 3 isu ni lah. Dia akan cerita tentang ketuhanan, dia akan cerita tentang kerasulan dan juga hari kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak masuk pada ayat yang pertama. Okey. Setakat ni ada soalan ke apa-apa? Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Ada soalan ke? Tak ada Ustaz, dekat ruangan chat dengan FB tak ada. Tak ada ya. Ke 46. Tadi kita mula pukul 3. Okey. Kalau tak ada, kita mulakan ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini adalah perkara pertama tentang jin. Saya sebut tadi ada berapa? Ada 13. Kalau nak tahu 13 perihal tentang jin, ia bermula dari ayat yang pertama. Okey, kenapa dengan jin itu? Okey, kita bacakan ayat nombor 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Okey, itu ayat yang pertama. Okey, apa terjemahan bagi ayat yang pertama? Okey, saya paparkan ayat dekat Zoom ni jelas tak, Kak? Terang kan? Terang Ustaz, jelas. Kena buat besar-besar macam ni lah ya. Sebab kita ni pun dah makin berumur ni kadang tak nampak sangat ya. So saya berjelaskan. Okey. Kita tengok terjemahan ayat ni.
Qul, katakanlah, wahai Muhammad. Maknanya ini adalah perintah Allah kepada Nabi. Allah perintahkan Nabi nak sebut pasal apa? Telah diwahyukan kepada engkau. Kepadaku ni maksudnya Allah minta Nabi cerita nanti dekat orang lain bahawa Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu, maknanya Allah bagi tahu kepada Nabi sesungguhnya ada satu rombongan nafar, rombongan jin yang telah mendengar. Yang telah mendengar apa? Istama'a. Kalau guna istama'a, maksudnya dia dengar tu fokus. Dia dengar tu memang dia dengar betul-betul. Dia fokus, dia diam, dia dengar. Okey. Jelas tak puan ya? Okey, maknanya Nabi SAW, kalau Allah tak turunkan surah jin, kalau Allah tak bagi tahu kepada Nabi bahawasanya ada satu rombongan jin telah mendengar Nabi membaca Al-Quran, Nabi pun dia takkan tahu. Betul tak? Kalau Allah tak bagi tahu, Nabi pun tak tahu. Macam mana Nabi tak tahu? Sebab Nabi tak tahulah. Nabi tengah solat. Solat apa? Macam mana jin itu boleh dengar Nabi baca Quran? Okey. Kita akan dapatkan jawapannya. Ceritanya begini tuan-puan. Ceritanya macam ni. Okey. Pertama, kita dapatkan dulu maklumat rombongan jin tu berapa jumlahnya. Okey. Kalau ikut dalam Taqsir Al-Misbah, okey, Pak Qul Shihab kata, kalau Allah gunakan bilangan nafarun, ia digunakan untuk menunjukkan kepada bilangan 3, 9 sampai ke 10. Itu dia panggil kalimah nafarun. Okey. Kalau mengikut Al-Imam Tabari, okey, kalau ikut Al-Imamu, kalau ikut Al-Imam Tabari, Ibnu Abbas mengatakan jumlah jin yang nafarun tadi itu adalah sebanyak 7 jin. Okey. Kesimpulan dia, sekumpulan jin, serombongan jin yang mendengar dengan fokus Nabi baca Al-Quran itu, kita boleh ambil bilangan dia 3 sampai 10 lah. 3 sehingga 10 jin. Okey, dapat jawapan tu. Okey. Macam mana mereka boleh mendengar Nabi baca Quran? Mereka dengar masa tu Nabi dekat mana? Nabi tengah baca Quran itu waktu bila? Itu persoalan dia. Okey. Para ulama telah mengemukakan 2 pendapat. Okey, ada 2 pendapat dalam menjelaskan bila serombongan jin itu dengar Nabi baca ayat Quran. Okey, pendapat pertama kata sekumpulan jin itu sebenarnya mereka asal-asalnya mereka bukan nak dengar bacaan Quran tu. Cerita mula-mula mereka ni sebenarnya tengah membuat kajian. Mereka tengah survey ni. Mereka tengah cari maklumat. Kenapa mereka dah tidak boleh nak mencuri berita-berita di langit? Okay, jelas tak? Faham tak maksudnya? Maksudnya, bagaimana 3 hingga 10 jin ni tiba-tiba boleh dengar Nabi baca Quran kerana pendapat pertama kata
Kerana mereka sebenarnya on the way. Dalam perjalanan nak mencari sebab. Kenapa dah tak boleh nak mencuri dengar berita di langit ni? Kalau sebelum ni senang-senang je nak curi berita di langit ni. Tapi sekarang ni dah tak boleh dah. Kenapa tak boleh? Sebab Allah telah letakkan di langit itu ada pengawal-pengawal di kalangan para malaikat. Para malaikat ni dia kawal macam mana? Dia kawal dengan tahik-tahik bintang. Sebelum ni, para jin, mereka senang naik ke langit. Tak ada siapa pun nak kawal. Tapi setelah Nabi diutuskan oleh Allah, Allah kawal langit-langit ni. Okey. Pendapat pertama ni kata, sebenarnya ada hadis. Riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nanti saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan dalam nota ni sekejap lagi. Okey, jelas tak puan? Sebab pertama. Sebab kedua kata, para ulama pula kata, yang pendapat kedua kata, mereka dengar Nabi baca Quran tu bukan dengan secara tak sengaja Nabi dengar baca Quran tu. Tapi Nabi dengar baca para jin tu dengar Nabi baca Quran, sebenarnya mereka memang dah rancang dah. Memang mereka minta Nabi datang ke tempat mereka untuk Nabi dakwah kepada mereka, dan waktu itulah Nabi baca Al-Quran. Jelas, tuan-tuan dan puan? Pendapat yang kedua ni ada juga hadis dia. Hadis riwayat Muslim. Okey. Ini menunjukkan kepada kita ada dua pendapat dalam menjelaskan macam mana serombongan jin itu boleh dengar Nabi baca Quran. Okey, berdasarkan kedua-dua pendapat ni, pendapat pertama itu lebih terpilih. Maknanya dalam surah Jin ayat yang pertama yang Tuhan kata, Muhammad, cerita balik dekat umat engkau bahawa engkau ini pernah didatangi oleh sekumpulan jin yang sedang dengar kau baca Quran. Rupa-rupanya jin yang dengar tu, mereka itu secara tak sengaja terjumpa, terdengar, nampak Nabi sedang solat. Lepas tu mereka berhenti, mereka dengar istama'a tu. Mereka dengar dengan betul-betul. Okey, nak tengok hadis dia? Nak tengok hadis dia? Nak dapatkan hadis dia? Okey. Hadis dia, saya tengok dekat sini ya. Okey. Hadis dia adalah, ceritanya adalah sewaktu Nabi SAW, yang ini kita nak bincang pula tentang masa tu Nabi sedang baca Quran di mana. Kita dah dapat tadi, para jin dengar Nabi baca Quran tadi adalah dalam perjalanan mereka nak buat survey, nak buat kajian, nak cari sebab kenapa dah sekarang dah tak boleh lagi curi berita langit. Okey, iaitu jawapan dia. Tetapi waktu mereka mendengar tu Nabi dekat mana? Pendapat pertama kata waktu tu Nabi berada dekat di Al-Hujun. Satu tempat di Mekah, Al-Hujun. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey. Pendapat yang kedua kata, waktu Nabi baca Quran itu, jin itu dengar, waktu tu Nabi sedang berada di Nakhlah, satu kawasan di Tihamah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. So nak ambil pendapat yang mana? Okey. Dia mudah je. Kita ambil pendapat yang kedua lah. Nanti tengok pendapat yang kedua dan kita tengok dalil dari hadis Nabi SAW. Okey, tengok hadis ni ya. Tengok hadis ni. Okey.
Saya terus pergi terjemahan ya. Terjemahan. Okey, nampak tak terjemahan hadis tu Kak? Nampak Ustaz? Okey ya. Sekejap. Tadi kita mula 3. Okey. Nabi SAW bersama sekelompok sahabat berangkat menuju ke pasar Uqas. Ni Uqas ni ejaan dia macam ni. Uqaz. Okey. Nabi dengan beberapa sahabat nak pergi ke pasar Uqas. Kenapa nak pergi ke pasar Uqas? Sebab Nabi nak pergi dekat sana, Nabi nak dakwah orang-orang yang ada kat pasar. Sebab apa? Sebab dekat pasar ni ramai orang. Betul tak? So kalau nak dakwah lepas ni, kena pergi kat mall-mall lah. Dakwah. Ramai orang kat situ. Jadi, apabila Nabi nak pergi kat pasar tu, Nabi pergi kat pasar ya, okey. Pasar tu, dia dekat pasar tu, okey. Jadi Nabi nak pergi pasar Uqas okey. Nabi SAW cerita lagi, pada ketika itu telah ada penghalang antara syaitan dan berita-berita langit di mana telah dikirim tahi bintang kepada syaitan sebagai penghalang. Faham tak maksudnya? Maksudnya, masa Nabi dah diutuskan oleh Allah, Allah telah letakkan di langit-langit ni ada penjaga-penjaga langit yang halang syaitan-syaitan itu mencuri berita langit. Okey. Kemudian, syaitan-syaitan itu kembali jumpa kaumnya. Kembali tu maksudnya mereka meeting lah. Mereka buat postmortem. Mereka meeting juga tuan-tuan. Dia buat postmortem. Dia nak buat postmortem apa? Mereka berkata, apa dah jadi dekat korang ni? Seolah-olahnya mereka kata, apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku ni? Jin dengan jin, mereka saling bertanya. Sebab sebelum ini, kalau mereka dengar berita langit, mereka akan ceritalah, oi kami dapat dengar berita inilah daripada malaikat tengah sembang ni, kami dapat maklumat ni lah. Tapi kali ni, mereka dah tak dapat dah. So, mereka kata, apa dah jadi ni sebenarnya? Okey, lepas tu, sambung lagi. Okey. Lalu, malaikat yang diutuskan, syaitan yang diutuskan nak cari berita langit tu, mereka pun jawab. Okey, mereka jawab. Okey. Tuan-tuan dan puan, sekejap ya, saya nak berinteraksi sekejap dengan TikTok sebab di TikTok ni live dia tak boleh buat lebih pada sejam. Kalau lebih pada sejam, tak boleh nak upload semula video tu. Jadi saya nak kena matikan dulu. Saya akan berhentikan dulu secara langsung ni tuan-tuan ya. Tapi nanti saya buat live kembali. Jadi tolong ikut kembali ya tuan-tuan dan puan ya. Okey. Sekejap ya tuan-puan ya, dekat sahabat-sahabat kita ya, kita ada 56 orang ni. Ni termasuk jin juga ke apa ni? 56 orang partisipan ni. Okey. Sekejap ya. Sekejap ya. Saya nak kena ni sekejap. Sebab ada sahabat kita, so kalau kita tak manfaatkan di TikTok nanti banyak pula benda yang tak sepatutnya, so kita manfaatkan dengan ni. Sekejap tuan-puan ya. Sekejap. Okey. Okey dah, kita dah sambung dah. Okey. Kita sambung balik sambung balik Okey, Kak cuba tengok waktu Kak ya. Kita berhenti habis berapa Kak? 4 suku 4 suku tu kalau kita mula pukul 2.45 kan dalam poster kan? Ya. Okey. Kita asar pukul 4.30 Ya. Asar. Okey. Memang berhenti 4 suku ya? Okey, tak apa. Okey, kita sambung kembali Kita sambung kembali. Kita nak cari jawapan bagaimana jin ini mereka boleh jumpa Nabi baca Quran tu. Okey.
Maka setelah para syaitan tu dapat jawapan, dia pun jawab, dia kata, apa dia jadi kat korang ni? Apa sebenarnya sedang berlaku ni? Maka para syaitan tu, dia kata, telah ada penghalang antara kami dan berita-berita di langit dengan dikirimkan tahi bintang. Boleh faham tak? So mereka kata, kita dah tak boleh dah curi berita langit ni sebab dah ada penghalang dah tak boleh dah, mereka cakap. Okey. Lepas tu kaumnya berkata ni maksudnya syaitan-syaitan yang lain, jin-jin yang lain ni, mereka pun berilah jawapan balas. Mereka kata apa? Tidak ada penghalang antara kamu dengan berita langit ni, kecuali mesti ada sesuatu telah terjadi. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya, para syaitan yang lain kata apa? Lah, selama ni boleh je ambil, boleh dengar je cerita berita langit. Tapi sekarang dah tak boleh. Mesti ada sebab ni. Mesti ada sebab. Kenapa dulu boleh, sekarang tak boleh? Okay, boleh faham tak maksud dia? Okay. Lepas tu, para syaitan tu mereka cakap apa? Mereka kata, pergilah kalian ke seluruh penjuru timur dan bumi dan baratnya. Perhatikanlah apa penghalang, apa sebab sebenar yang ada antara kalian dengan berita-berita langit tu. Maksudnya para syaitan yang kata apa? Cuba kamu pergi buat survey. Kamu cari jawapan. Apa sebenarnya yang telah berlaku ni? Menyebabkan sudah ada penghalang yang kawal daripada curi berita langit ni. Kamu cuba pergi. Pergilah dekat timur bumi ke dekat barat bumi. Kita tahu kan jin kan? Jin kan dia makhluk yang boleh terbang, makhluk yang macam-macam lah jin kan. Betul kan? Macam kita belajar kisah Nabi Sulaiman dengan Jin Ifrit tu kan. Dia boleh bawa istana Ratu Sabak yang sepatutnya memakan berbulan-bulan, boleh bawa dalam tempoh Nabi Sulaiman belum selesaikan lagi majalah ilmu dia tu. Maknanya jin ni ada satu kekuasaan yang cepat lah. So mereka pun buat apa? Kata Nabi SAW, maka berangkatlah syaitan-syaitan yang ada di Tihamah untuk mendatangi Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi ketika itu sedang berada di pasar Uqas. Dan para sahabat beliau sedang berada di pasar Uqas. Okey. Masa mereka nak pergi survey tu, Nabi SAW dengan para sahabat sebenarnya masih on the way lagi sebenarnya. Sebelum nak sampai ke pasar Uqas, Nabi melaksanakan salat subuh. Nabi buat salat subuh. Masa Nabi sedang salat subuh itulah syaitan-syaitan itu mendengar Al-Quran yang Nabi baca. Cuma kita tak dapat jawapan Nabi baca surah apa dekat solat subuh tu. Tapi hadis riwayat Bukhari kata Nabi sedang solat subuh. Inilah jawapan kita nak sebutkan tadi tu. Apabila jin tu dengar Nabi baca Quran dalam solat subuh tu, mereka menyimaknya dengan baik. Menyimaknya dengan baik itulah yang ayat kalimah istama'a. Istama' tadi tu. Sebab tu kalau kita tengok dekat nota ni, saya letakkan istama' tu apa? Istama' ni maksudnya mendengar dengan bersungguh-sungguh. Dia bukan dengar macam tak fokus. Dia dengar, dia diam. Mereka memberikan perhatian kepada setiap butir perkataan yang mereka dengar. Boleh faham ya? Mereka dengar tu bukan dengar kosong-kosong tau. Mereka sambil dengar, dia faham. Sambil dengar, dia cuba tangkap apa ayat tu kata. Okey, tuan-tuan perempuan jelas Okey. Kemudian kita sambung lagi hadis tadi tu. Lepas mereka dengar, mereka kata apa? Ya, tengok mereka kata. Pada syaitan tu kata, kalau matan hadis tu, mereka kata apa? Mereka kata, dalam hadis tu ni,
Mata hadis dia kata macam ni. Dia kata, mereka jawab, dia kata apa? Hadza wallahi alladhi hala bainakum wa bainal khabari sama. Lalu mereka pun cakap apa? Demi Allah, oh inilah rupa-rupanya yang menjadi penghalang antara kalian dengan berita-berita langit. Boleh faham tak maksudnya? Maknanya mereka kata, rupa-rupanya seorang Rasul telah diutuskan, dia dapat wahyu Quran. Sebab dia ni lah yang sebelum ni tak ada penghalang jaga langit tu. Oh, sebab itu sudah ada penghalang daripada syaitan itu mencuri khabar langit. Istimewa tak Nabi SAW dengan wahyu Quran? Okey, jelas tuan, dapat tak cerita ni sebenar? Okey. Lepas mereka dengar Nabi baca ayat Quran tu, mereka pun balik dekat kaum mereka, lantas mereka berkata kepada kaumnya. Maksudnya syaitan-syaitan tadi tu asal-asalnya nak pergi cari jawapan. Kenapa sudah ada penghalang berita langit tu? Sebab apa ni? Rupanya disebabkan diutuskan Nabi Muhammad dan turunnya wahyu Quran. Jadi mereka pun baliklah nak buat laporan. Tetapi apabila mereka nak buat laporan tu, mereka nak melaporkan apa kepada sesama jin tu. Jadi mereka melaporkan apa, itulah yang ada dekat ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 13 tu. Faham tak? Jadi apa yang jin tu nak cakap setelah mereka balik daripada dengar Nabi baca Quran, itulah yang kita akan temukan nanti dekat ayat-ayat di dalam surah Al-Jin. Okey. Okey, jelas ke tak jelas saudara perempuan? Jelas kan? Okey. Jelas, Ustaz. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey. Saya nak tunjukkan bukti dalam surah Jin juga. Kita ambil ayat dalam surah Jin untuk menunjukkan bukti bahawasanya dulu para jin dia boleh dengar berita langit. Lepas tu sekarang dah tak boleh dah setelah Nabi diutuskan, dapat wahyu Quran. Okey, kita tengok ayat nombor ni. Kita ambil dekat ayat nombor, sekejap ya. Sekejap ya. Nota ni nanti saya akan bagi tu hari Khamis ya. Saya nak ada sikit, saya nak touch-up lagi. Ada benda yang saya nak tambah baik lagi, nanti saya akan beri. So jangan bimbang nak salin lah. Tambah sikit-sikit je. Sekejap ya. Ayat dia dekat sini ya. Ayat nombor 8 ke nombor 9. Sekejap ya. Sekejap ya tuan-tuan perempuan ya. Ayat 9, Ustaz. Ayat 9 ya. Okay, sekejap. Ayat 9. Ni. Okey, ayat nombor 8. Kita tengok dulu ayat nombor 8 dengan 9. Okey, ayat nombor 8 sahabat-sahabat ya, tuan-tuan perempuan, adalah bukti apa yang kita sebut tadi dekat hadis tu. Bukan kita tak percaya hadis Nabi, hadis sahih tu riwayat Bukhari Muslim. Tapi kita nak tengok dalil dari ayat Quran. Okey, yang menjadi kepada sebab kenapa Allah Ta'ala telah letakkan penghalang di langit, penjaga di langit. Okey. Ayat nombor 8, para jin tu kata apa? Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha mulian harasan shadidan wa syuhuba. Okey ya? Para jin tu cakap apa? Dia kata, dan sesungguhnya kami telah cuba mengintai, mencuri dengar percakapan malaikat di langit. Nanti saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan apa contoh percakapan malaikat di langit. Lepas tu syaitan dia boleh curi dengar. Mereka sembang apa?
Mereka tak sembang macam kita. Kan? Kalau kita, syaitan tu cakap, lebih kurang aku dengan dia je. Tapi para malaikat dia sembang benda yang baik lah. Dia kata, lalu kami dapati langit tu dipenuhi dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat. Dia kata, sangat kuat kawalan dia. Dan ada tahi-tahi bintang. Jelas ya? Bukti kan? Jelas kan? Okey. Lepas tu ayat nombor 9. Terus ayat nombor 9. Para jin tu kata apa? Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastabi'il an yajid lahu shihaban rasada. Okay, tengok ya ayat nombor 9. Okey, para jin tu dia kata. Sekejap ya. Nanti saya jawab soalan Siti Khadijah ni. Okey. Kak, kalau Kak sempat tengok dekat TikTok tu, Siti Khadijah tanya, nota tu nak dapat macam mana ya Ustaz? Okey. Nota tu tak perlu minta pada jin tak perlu minta pada jin. Kita akan bagikan nota tu pada perempuan. Tinggalkan email tuan-tuan dan perempuan. Okey, boleh mesej saya ke email ataupun dekat TikTok, tuan-tuan boleh tengok dekat profil. Dekat profil Akademi Tadabbur Malaysia tu, dekat profil tu tuan-tuan jumpa ada satu link Telegram. Dia ada link tree tu, tuan-tuan tekan dekat link Telegram tu. Cepat buat. Okey? Okey. Okey ya, tengok ya ayat tu. Allah Taala kata apa? Jin cakap apa? Dan sesungguhnya kami jin ni dulu dapat menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar. Tengok bukti. Jin tu cakap sebelum Nabi diutuskan, sebelum kami dengar Nabi tu baca Quran, sebelum ni kami boleh je nak naik ke langit tu, dia cakap. Tetapi sekarang siapa yang cuba mendengar, dia akan menjumpai tahi-tahi bintang yang menunggu untuk memperhatikan dia. Okey. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Boleh faham ya? Okey. Ini dalil dia lah. Okey. Kemudian, kita nak patah balik kepada yang tadi tu. Sekejap ya. Okey, kita nak patah balik. Okey Kak, kita dah 4 suku dah ni. Kita mungkin, kita tengok sekejap ayat depan tadi. Sekejap ya. Okey, untuk ayat yang pertama, kita belum selesaikan lagi ya. Tapi kita dah dapat belajar dah hari ini, petang ni, kita dapat tahu dah, oh rupa-rupanya macam tu ya ceritanya. Bagaimana jin itu, 3 hingga 10 jin itu mendengar Nabi baca Al-Quran semasa dalam solat subuh. On the way Nabi nak pergi ke pasar Uqas. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi jin tu dia buat apa setelah dia dengar Nabi baca Quran? Maka jin pun ceritakanlah apa yang didengar dari Al-Quran itu. Jadi nak tahu perbincangan lanjut, kita tak boleh bincang petang ni. Kita kena sambung insya-Allah. Kita sambung hari Khamis petang insya-Allah. Masa seperti yang sama lah ya. Jam 2.45 petang insya-Allah. 2.45 petang. Kita akan sambung perbincangan ayat pertama surah Al-Jin. Kita nak gali lagi, nak dapatkan lagi maklumat jin tu setelah dia dengar Quran, dia cakap apa dekat Quran tu. Okey, dia dah balik jumpa kaum dia, dia cakap apa dekat Quran yang dia dengar. Ya, nanti kita akan ceritakan. Tapi kalau kita baca dekat terjemahan ayat tu, kita dapat dah jawapan. Jin itu dia cakap, kami telah mendengar Quran yang ajaba, Quran yang ajaib. Setakat ni, pernah tak kita dengar orang baca Quran, kita cakap, awak baca surah apa tu? Ajaibnya. Ada tak? Pernah tak kita selama ni dengar, ataupun kita sendiri baca Quran, kita kata, isi kandungan Quran ni amazing. Ada tak?
Maknanya siapa lagi best, siapa lagi hebat, siapa lagi faham Quran tu menakjubkan, kita ke jin? Tengok puan, jin dia cakap amazing, dia pergi buat laporan dekat kaumnya. Jadi nanti dia akan cerita lagi apa yang dia dengar, apa yang dia faham. Ini menunjukkan jin tu dia faham tak Quran tu? Dia faham. Lepas tu dia kata, Quran ni sangat ajaib. Yang kita tahu selama ni apa yang ajaib? Taj Mahal, perkara ajaib dekat dunia. Apa lagi ajaib? Apa lagi ajaib? Benda-benda ajaib kat dunia ni. Tapi kita tak dengar orang cakap Quran ni ajaib, amazing. Tapi jin telah membuktikan Quran itu ajaib. Tapi agak-agak Nabi semayang fardu subuh tu, berapa lama Nabi baca? Maknanya jin tu dia dengar, dia fokus. Terus dia faham. Tapi kita, macam mana? Fikir-fikirlah. Betul tak? Saya kalau baca ni, saya kata, macam mengata ke aku je. Betul, saya pun tak faham. Berapa tahun nak belajar bagi faham Quran ni. Kalau tak tengok Quran tak faham. Tapi jin boleh faham ya Quran tu. Cepatnya. Itulah. Jelas ya tuan-puan? InsyaAllah nanti kita akan kupas lagi ayat yang pertama. InsyaAllah hari Khamis minggu ini. InsyaAllah dalam jam 2.45 2.45 petang, insyaAllah kita akan kupas untuk ayat pertama dan kita akan sebut ya. Saya dah sediakan nota tu. Kita ada tafsiran ayat. Lepas tu saya sediakan apakah pengajaran daripada ayatnya. Kita akan sebut pengajaran. Lepas tu kita akan terangkan apakah tindakan selepas tadabbur. InsyaAllah. Nanti kita akan sambung kembali insyaAllah. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Ada sebarang persoalan pertanyaan kah? Apa ni Kak Nur Azhar tanya, ada mufasir bagi tahu ke surah apa dalam yang masa solat subuh tu? Ada tak? Tak ada. Setakat ni saya tak jumpa Kak. Dalam salat subuh tu apa? Mungkin ada, saya tak jumpa. Saya wallahu alam. Kalau tuan-tuan jumpa tolong kongsi ya. Waktu Nabi sembahyang subuh tu, yang jin dengar tu surah apa nanti beritahu. Tapi kalau bukan waktu Nabi sembahyang subuh tu, yang Nabi pergi berdakwah buat kali kedua, nanti kita akan tengok, kita akan dapat jawapan Nabi pergi dakwah lagi tau. Dakwah kali kedua tu, ada surah Nabi baca. Tu ingat tak? Yang Nabi cakap kepada para sahabat, korang ni kan dengar baca surah ni, korang tak jawab pun macam jin. Ada jin tu, aku baca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin tu dia jawab. Tapi korang para sahabat ni, aku bacakan surah ini, sekali sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kamu enggak jawab apa-apa. Itu surah apa tu? Surah Rahman. Tapi yang baca surah Rahman tu bukan yang waktu Nabi sembahyang subuh ni. Ini pada waktu lain. Jadi pada jin ni dengar surah Rahman, setiap kali Nabi baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin jawab apa? Kita dah belajar dah surah Rahman. Okey. Nanti dapatkan jawapan dia. Okey ya? InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi. Ada persoalan lain ke Kak? Maknanya Ustaz, jin ni memang faham bahasa Arab lah Ustaz kan? Iya. Nanti kita akan jumpa ayat Quran jin cakap mereka juga pernah faham kitab Taurat. Cik faham. Cuma tak payahlah belajar dengan jin pula. Ustaz, kita dah bosan dah belajar dengan cikgu kita manusia ni. Kita nak belajar dengan, ada tak ustaz jin? Ada tak ustazah jin? Tu tak ada lah. Okey. Jelas kan puan? Rahimanakumullah. Okey. Ni Kak Lina ada bagi tahu pasar apa Al-Auqas tu on the way to Taif katanya. Oh ya, akak pernah pergi ya. Pasar Uqas ni pasar yang sangat terkenal lah di masyarakat Arab zaman tu. Uqas tu. Ya Ustaz, dia sebenarnya yang Auqas yang dikatakan opposite dengan Masjid Ibn Abbas tu tak salah sebenarnya. Kalau kita pergi Taif memang ada depan Masjid Ibn Abbas tu, tapi bukan.
Dia jauh sikit daripada situ yang tempat asal lah. Dia saja ambil nama tu. Oh ya ke? Tapi riwayat tadi itu kita ambil riwayat daripada Ibn Abbas lah. Ada macam dalam 30 km macam tu katanya daripada Taif. Okey, Wallahu okey. a'lam. Jazakumullah. Akak tahu Tihamah tak? Tihamah. Tihamah tu tak ingat lupa. Adakah Yelah kalau ikut hadis tu macam Ibnu Katsir ulas, Nabi semayang tu dekat Tihamah sebenarnya subuh tu. Jadi dia on the way nak ke On the way, Fasal Qas tu. Saya wallahu alam, nanti Mm-mm. kita verify balik semula lah Ya. nama tempat tu. Mungkin Tapi lepas yang ni satu lagi tempat pandangan satu lagi tu adakah ada kaitan dengan Masjid Jin tu Ustaz? Masjid Jin yang dekat Mekah tu. Masjid wallahu dekat alam Kak. Makkah tu. Tapi akak take note soalan tu Kak, nanti kita dapatkan maklumat tu So Okey. lepas ni kita dah boleh buat dah cerita Masjid Jin tu dekat salat subuh tu. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan hadiah-hadiah lain insyaAllah. InsyaAllah. Okay Kak, terima kasih Kak atas maklumat. Kita alhamdulillah dapat 23. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Khamis petang insyaAllah dalam pukul 2.45 minggu ni, dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak semua.